Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Al-Abrar. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua anda yang telah subscribe channel saya, yang setia bersama untuk menantikan video-video saya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan saksikan satu video cerita yang diceritakan, yang saya akan ambil daripada YouTubers yang dinamakan Hero Malaya. Berkaitan dengan tajuk dia tulis tentera diganggu bunian semasa melaksanakan operasi di hutan. Yang kita akan sama-sama tonton selepas ini. Sebelum tu, saya akan kongsikan satu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nombor hadis 609 yang bermaksud, jika kamu berada bersama-sama dengan kambing kamu atau di kebun kamu dan engkau berazan untuk salat, hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersalat, sebab suara orang yang azan tidak didengar oleh jin atau manusia ataupun sesuatu kecuali dia menyaksikan baginya pada hari akhirat. Okey, baik, apa kaitan hadis ni dengan cerita ni? Jom kita tengok. 3, 2, 1, play. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Hero Malaya. Hero Malaya. Pada video kali ini sedikit berbeza daripada video-video yang lepas, kerana pada video kali ini admin akan menceritakan kisah yang sedikit seram. Kisah ini amat menarik untuk diceritakan dan kisah ini diceritakan oleh bekas tentera, iaitu Major Muhammad Fitri. Saya akan menceritakan semula Major Muhammad kisah Fitri yang diceritakan oleh beliau semasa melaksanakan operasi di Gubir selama 2 bulan di hutan. Pada hujung 1990-an, saya buat operasi Gubir selama 2 bulan di hutan. Platoon saya lebih kurang 30 orang diarahkan untuk ambil alih satu pos di sempadan Malaysia, Thailand. Pos itu terletak di atas bukit di tepi sebuah empangan di utara, namanya Empangan Ahning. Pos di situ ada beberapa pondok yang dibina dengan susunan batang kayu besar. Kami masuk operasi sebelum bulan puasa, jadi sah kami akan berpuasa dan raya dalam hutan. Sewaktu serah terima tugas, pegawai yang serah itu ada cerita pada saya bahawa mereka banyak kali diganggu oleh makhluk halus. Mereka ada yang kena tampar, ada kena campak dari tempat tidur, ada mimpi-mimpi yang menakutkan. Selepas platoon itu sudah serah kepada saya, mereka pun naik bot keluar dari kawasan itu. Seperti biasa, sebelum memulakan apa-apa, saya akan jalan keliling pos itu dan untuk lihat keadaan pos. Saya nampak banyak tulang babi hutan, tulang monyet, lotong, labi-labi di dalam tempat memasak yang ditinggalkan. Biasalah, mereka yang duduk sebelum ini ramai yang berbangsa Iban dan Dayak serta bukan agama tulang Islam. tinggal-tinggal biasa. Itu biasa. Tulang saya ambil garam, saya bacakan beberapa ayat Al-Quran dan mantra yang saya tahu. Saya tabur garam itu di sekeliling pos itu. Saya arahkan anggota saya jangan tidur dalam pondok-pondok yang ada di situ, dan semua sekali kena buat hemok dan tidur dengan kemah ponco masing-masing. Masuk waktu maghrib, saya suruh anak buah saya azan dan kami solat isyak berjemaah di atas lantai hutan berteman cahaya lilin sahaja. Saya jadi imam dan sarjan saya jadi bilalnya. Malam itu hujan turun selebat-lebatnya, angin ribut kuat dan menakutkan. Terdengar bunyi pokok-pokok balak yang patah dan tumbang. Kami masing-masing serah nyawa pada Allah sahaja. Kalau itulah ajal kami, kami reda. Tiba-tiba air yang datang entah dari mana mula banjir separas betis di pos kami. Pelik, kami ini duduk di atas bukit, mana ada air nak bertakung dan mengalir ke arah kami. Air sepatutnya turun terus ke bawah. Kami semua bertahan dan berdiam di kemah masing-masing. Saya hanya mampu berzikir dan mengulangi bacaan ayat Al-Quran berulang-ulang hingga saya tertidur memeluk senjata. Saya bermimpi ada seorang lelaki tua memberi salam pada saya dan senyum pada saya. Esok paginya hujan dah berhenti, matahari naik. Kami semua terkejut. Semua tulang-tulang binatang semalam, semua pinggan, mangkuk dan periuk yang digunakan askar sebelum ini, semuanya telah hilang entah ke mana. Anak buah saya cakap banjir semalam yang menghanyutkan dan cuci segalanya. Lebih mengejutkan, semua pondok-pondok yang lama ada di situ telah rosak ditiup angin dan dihempap dahan dan pokok balak. Alhamdulillah, nasib baik kami tak tidur dalam pondok-pondok itu. Kalau tidur, kami semua selamat dari kesan hujan, banjir dan ribut semalam. Saya terus arahkan sarjan saya untuk bakar semua pondok-pondok itu dan gotong royong bina surau kecil dengan menggunakan buluk. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang tak kena di tempat itu.
Dalam 3 hari, siaplah surau dari buluh yang kami bina. Tidak besar, hebat, surau daripada buluh. Dan tiap saf boleh isi 8 orang. Dinding ringkas berlantaikan buluh dan hanya berbumbungkan daun hutan yang kami anyam. Dan setiap hari saya arahkan surau itu diazan pada waktu subuh, maghrib dan isyak, serta solat berjemaah pada yang tidak bertugas. Sambil buat kerja mengatur semula pos itu, kami tetap buat rondaan jalan kaki masuk jauh ke dalam hutan, di mana pagi pergi ronda, lewat petang balik semula ke tempat kami. Setelah 2 minggu di situ, masuk bulan puasa. Kami tahu kali ini giliran kami berpuasa dan raya dalam hutan. Yang menjadi hiburan kami hanyalah bungkusan makanan dan surat yang dihantar oleh isteri dan anak-anak. Itu pun hanya dapat setiap 2 minggu melalui helikopter ataupun bot tempur tentera. 2 minggu sekali baru dapat surat daripada keluarga. Hanya mampu pandang saja, tapi rasa gelisah bila tengok korporal dan sarjan yang sudah tua baca surat dari isteri di tepi pokok dengan air mata. Dia baca surat itu setiap hari. Sebenarnya itulah indahnya rasa rindu pada keluarga untuk tentera waktu operasi di dalam hutan. Hebat. Bila tiba bulan Ramadan, di malam Ramadan yang ketiga, ketika saya jadi imam solat tarawih di surau buluh kami, dengan cahaya hanya guna 2 pelita, tiba-tiba dengar saf-saf yang kosong di belakang dipijak-pijak oleh ramai orang dan ada bau wangi yang kuat. Waktu saya sebagai imam habis baca Fatihah, kami dengar suara kuat mengaminkan macam suara dari 50 orang. Sedangkan kami yang terawih waktu itu hanya 8 orang. Saya cuba tenangkan hati dan teruskan solat. Waktu selepas solat dan beri salam pada 2 rakaat pertama itu, anak-anak buah saya semua nak lari keluar dari surau sebab rasa seram. Saya cakap, sudah, kita teruskan saja solat tarawih lagi 6 rakaat. Mereka saudara kita juga, sama-sama buat ibadah. Saya terus bangun dan teruskan jadi imam solat tarawih. Sepanjang tarawih sampai ke witir, begitulah keadaannya. Apabila saya beri salam sunat witir terakhir, bunyi sekali lagi lantai-lantai buluh itu seperti ramai orang keluar dari surau. Saya dan anak-anak buah teruskan dengan zikir dan doa. Lepas itu kami moreh dengan makan biskut askar yang keras, cicah air kopi. Semua tak bercakap sepatah pun tentang tadi. Lepas minum, semua masuk tidur di kemah masing-masing. Pukul 2 pagi. Dalam gelap gelita, juru radio yang di sebelah kemah saya kejut saya. Katanya, "Tuan, bangun. Ada benda tengah mengaji di surau kita." Memang jelas saya dengar suara satu lelaki sedang membaca Quran di surau kami. Bila saya menyuluh lampu suluh ke surau, tapi tak ada orang pula. Suara itu terus membaca hampir sejam lamanya. Lepas dia habis, tiba-tiba ada suara bisik di telinga saya. "Fitri, boleh kita berjumpa?" Saya berdebar, takut. Saya balas, "Jumpa di mana?" Suara itu bisik lagi, "Jumpa di pokok hujung permatang bukit ini." Saya serba salah. Apa nak dibuat? Dah pukul 3 pagi. Anggota yang bertugas sentri yang jaga pos ada di tengah pos. Saya kena berani dan hadapi juga benda ini. Mungkin ini baik untuk kami. Itu dalam fikiran saya. Saya bawa senjata, pakai kasut, bawa lampu suluh dan mula berjalan keluar dari pos dan ke hujung permatang bukit yang jaraknya 200 meter dari tempat kami. Dalam hati risau dan hanya zikir yang mampu saya buat. Sampai di hujung permatang dekat satu pokok besar, tiba-tiba dengar "Assalamualaikum." Saya balas salam itu. Saya suluh keliling, tak ada orang. Saya terus bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu mahu?" Dia jawab, "Tenanglah. Aku juga Islam. Aku ketua di kampung ini." Saya uji lagi dia dengan beberapa soalan. Ini dalam bulan Ramadan ya? Betul. Jadi hati saya mula tenang. Selepas itu, saya duduk di lantai hutan dan kami bersembang agak lama dalam banyak perkara. Saya tak nampak dia, hanya suara. Ringkas cerita, saya balik ke pos dalam pukul 5 untuk bersahur. Esok waktu siang, saya cakap pada sarjan yang saya teringin nak makan lauk ikan untuk berbuka puasa nanti. Sarjan dan beberapa anak buah turun ke empangan nak menjala dan pancing ikan. Tiba-tiba entah dari mana datang timbul berbagai jenis ikan yang banyak ke tepi empangan di tempat kami. Tak perlu pancing pun, ikan-ikan itu seperti menyerah diri. Tangkap dengan tangan sahaja. Punyalah banyak dapat ikan segar pada hari itu. Pendek cerita, banyak perkara indah yang berlaku selepas saya jumpa ketua jin Islam itu, serta banyak kenangan sepanjang kami berpuasa dan beraya di hutan dalam operasi. Sewaktu nak serahkan operasi ke pasukan lain,
Hati saya sebab dan sayu kerana tiba masanya kami pulang ke kem. Saya berpesan sungguh-sungguh pada pegawai yang gantikan saya untuk jaga tempat itu selepas kami tiada. Tapi sayangnya, beberapa bulan selepas itu, saya dengar khabar yang tempat itu kembali diganggu dan jadi berterabur seperti dahulu. Surau yang kami bina pun sudah tidak digunakan. Malah jadi stor tempat letak barang dan stor makanan pula. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, jadi itulah dia apa serba ringkasan tentang video yang dikongsikan ni. Sangat mantap. Bagi saya dia memang sangat berani. Seorang manager ni dia sangat berani dan seorang yang sangat hebat dan seorang yang sangat bijak untuk mengawal anak-anak buah dia. Sebab bukan mudah untuk berada sangat lama dalam kawasan tersebut dan untuk buat keputusan dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan, macam dalam keadaan banjir dan sebagainya. Dan tindakan dia sangat bijak. Kalau kita tengok tadi, dia tak suruh anak buah dia untuk tidur dekat pondok tu, tapi dia suruh tidur dekat dalam hammock masing-masing kan, pasang poncho masing-masing. Sebab antara apabila satu tempat tu ditinggalkan lama, maka dia akan dihuni oleh makhluk lain lah. Dan kalau kita tengok dalam dia punya video ni, dia kata apa namanya, kita pendek cerita lah, bila dia tengok tadi berkaitan dengan azan kan, bila dia azan kan, dia buat beribadah macam biasa kan. Jadi berkaitan dengan hadis yang saya kongsikan tadi dekat awal tadi, kata Nabi SAW, jika kamu berada bersama dengan kambing kamu ataupun di kebun kamu dan engkau berazan untuk solat, hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersolat, sebab suara orang azan tidak didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu pun kecuali dia menyaksikan baginya pada hari akhirat. Maksudnya sebab kita dengan golongan jin, kita punya tugas sama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia melakukan syariat, walaupun di dalam hutan, dia melakukan azan, dia solat berjemaah, melakukan solat tarawih, maka yang jin-jin Islam pun akan turut serta. Maka dengan izin Allah, Allah kurniakan kepada mereka, dan bukan seorang. Selalunya kadang-kadang seorang aja kan, dia cerita macam ni kita berlaku, dia seorang aja. Tapi dengan izin Allah, dia bersama dengan dia punya anggota-anggota ni semua dengar. Sampai semua takut. Tapi alhamdulillah yang hebatnya tentera ni, mereka ni kan, seorang pun tak lari kan, kalau berdasarkan cerita ni kan. Sampai selepas solat tu, maknanya dia, saya cakap lagi, kita habiskan lagi 6 rakaat tadi kan. Jadi memang sangat berani dan sangat hebat lah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya itu adalah sebenarnya kebiasaan lah. Sebab kita ni manusia, kita diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Jadi bila ada khalifah yang berada contohnya dalam keadaan ni di tengah hutan kan, dia melakukan syariat, melakukan solat berjemaah, jadi golongan-golongan jin ini dia suka, ataupun orang Melayu kita panggil golongan bunian lah, mereka ni suka dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang Islam. Sebab tu dalam bulan Ramadan mereka juga ada juga bersama, dia berjumpa walaupun dalam bulan Ramadan kan. Jadi tak semestinya kita cakap ni, oh bukan bulan puasa hantu kena ikat ke. Itu bagi mereka pendapat, ada yang mengatakan itu mereka yang jahat-jahat, yang kafir, yang betul-betul jahat, itu diikat. Tapi yang beragama Islam, jin ni yang beragama Islam, dia bersama. Maksudnya kalau beribadah, kita pun beribadah, dia boleh turut serta. Dan sebenarnya bukan dekat dalam hutan je, dekat masjid-masjid ataupun di mana-mana, apabila ada satu jemaah, maka di situ ada juga jemaah jin Islam. Cuma kita yang tak nampak, tapi sebenarnya mereka ada. Jadi meja ni sangat hebat kan, berdasarkan cerita dia ni. Lepas tu dia berjumpa pula kan, dan dia berbual, itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang baik memang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ikan kan menjadi asbab lah. Kadang-kadang ibarat macam hutan ni, dia macam tempat, bukan macam, dia memang tempat golongan jin. Dan kita punya manusia pula penempatan kita dekat kawasan bandar-bandar lah. Tapi hutan ni tempat mereka. Jadi bila tentera ni, mereka ni orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh dikatakan orang yang soleh sebab mengamalkan syariat Islam dan sebagainya. Mereka masuk dalam hutan dan mereka bersama, seolah-olah mereka ni, tentera ni menjadi tetamu kepada jin-jin Islam tersebut. Jadi antara cara yang jin Islam itu buat, jadi dia berkenalan dengan orang tu, jadi tidak ada masalah pun. Dan kemudian berkaitan dengan ikan tu, bukannya meja ni bukannya dia minta pun, bukannya dia kata dengan jin tolonglah bagilah saya ikan, tak ada pun. Tapi tiba-tiba ikan tu semakin banyak. Mungkin yang pertama sekali mestilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin golongan-golongan ini mereka membantu dari segi memberikan kemudahan dan sebagainya. Jadi itu semua tidak memberi masalah.
Jadi sebab itulah kalau di mana-mana pun kalau kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersolat dan sebagainya, maka semua makhluk akan menjadi suka, termasuklah golongan jin-jin yang Islam akan bersama. Jadi insya-Allah semoga video kali ini memberikan manfaat, memberikan kita sedikit tambahan dan pengetahuan, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan semoga kita semua menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Itu saja daripada saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.